Hai guys, kembali semula ke channel Cikgu Fazli Handsome. So hari ini kita akan menyambung kembali bab 13 tingkatan 2 kebarangkalian mudah. Kita akan belajar hari ini ialah bahagian yang kedua. Okey, sebelum itu kepada sesiapa yang masih belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe, jangan lupa on notification. Okey, dan jika ada sebarang pertanyaan nak inginkan nota, boleh join channel Telegram saya, channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, jadi jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Alright, jom. Okey pelajar, kita kembali semula ke bahagian yang kedua dalam bab 13 iaitu kebarangkalian mudah. Hari ini kita akan belajar kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, apa yang kita faham tentang peristiwa pelengkap ni? Okey, jika ada satu peristiwa A, so peristiwa pelengkap ni ialah pelengkap bagi peristiwa A ialah satu set kesudahan yang bukan kesudahan bagi A. Okey. Okey, dan simbol yang kita guna ialah A prime. Okey, ataupun A tanduk. Okey, A prime. Alright. So rumusnya ialah bilangan unsur bagi A prime ni ataupun set pelengkap ni sama dengan bilangan unsur dalam sampel tolakkan dengan bilangan unsur dalam set A tadi. Okey, contoh, nyatakan unsur bagi peristiwa pelengkap berikut. Okey, E nombor perdana dipilih daripada satu lambungan dadu yang adil. Okey, kita tahu dadu ada 6 nombor saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian kita cari dulu. Okey, cari dulu E tu. E tu ialah nombor perdana. Okey, nombor perdana tu apa dia? Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan diri dia sahaja. Okey, diri sendiri sahaja. Okey, jadi nombor yang hanya boleh bagi dengan nombor 1 dan diri saja, tak termasuk nombor 1 ialah nombor 2, 3 dan 5. 2, 3 dan 5. Jadi jawapan bagi E tanduk selain daripada 2, 3 dan 5 ialah 1, 4 dan 6. So ni jawapan dia yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, peristiwa F memilih gandaan 3 daripada set 2, 4, 6, 9, 10. Okey, so sampel dah ada. Okey, ni sampel dah ada 2, 4, 6, 9 dan 10. Kita cari F dulu. Apa yang dimaksudkan dengan gandaan 3 ni? Gandaan 3 bermaksud sifir 3. So dalam 2, 4, 6, 9, 10, mana satu nombor sifir 3? 6 dan 9. So selain daripada F69 ni dipanggil sebagai pelengkap. Pelengkap bagi F ataupun F tanduk 2, 4 dan 10. Okey. So senang. Alright. So kita sambung untuk kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, rumusnya ialah kebarangkalian peristiwa A. Okey. Silap ni tertinggal. Kebarangkalian peristiwa pelengkap A sama dengan bilangan unsur bagi pelengkap A bahagi bilangan sampel. Ataupun rumus yang kedua ialah kebarangkalian peristiwa pelengkap A sama dengan 1 tolak kebarangkalian bagi peristiwa A. Okey, contoh, suatu nombor dipilih secara rawak daripada set 1 hingga 100 dan X ialah integer. Jadi kebarangkalian memilih kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kuasa 2 sempurna ni? Kuasa 2 sempurna ialah, kalau kita tengok, daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 dan seterusnya lah. So, kuasa 2, semua ada kuasa 2. Okey, semua nombor ada kuasa 2. So, jawapannya, kita kena cari jawapan. Dan nombor kuasa 2 sempurna ni memang kena hafal. Okey, 1 kuasa 2 ialah bermaksud 1 darab 1, 2 darab 2 dan seterusnya lah. Sampailah 12 darab 12. So, kalau kita tekan kalkulator, okey, ini dah hafal lah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 dan 144. Semua nombor yang bertulisan merah ni dipanggil sebagai nombor kuasa 2 sempurna. Okey. So, sekarang kita nak mengira kebarangkalian memilih kuasa 2 sempurna. Okey. So, bilangan kuasa 2 sempurna kita wakilkan, katakan sebagai A. A, okey, senaraikan balik 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan 100. Okey, 100 lepas tu tak masuk sebab dia dah lebih daripada 100. Okey, jadi kita nak kira kebarangkalian. Okey, PA sama dengan NA bahagi NS. Okey, berapa bilangan NA tu? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Okey, bilangan sampel ada 100 keseluruhan. So, kita boleh kecilkan dapat 1/10. Okey. So, sekarang kita nak mencari nombor yang bukan kuasa 2 sekarang. Nombor yang bukan kuasa 2. So, cara yang paling mudah kita boleh pakai rumus yang kedua yang ni. So, nak cari nombor bukan kuasa 2 sempurna sama dengan 1 tolak 1/10. Okey, 1 ialah sama dengan 10/10 tolak 1/10 bersamaan dengan 9/10. Okey. So, kita dah selesai menjawab soalan contoh bagi kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, akhir sekali, kebarangkalian mudah. Okey, kebarangkalian mudah, penyelesaian masalah yang melibatkan kebarangkalian mudah. Okey. Dalam satu tinjauan melibatkan 200 orang pelajar, didapati 150 orang tidak suka geografi. 100 orang pelajar dipilih secara rawak daripada 200 orang pelajar. Cari bilangan pelajar yang tidak suka geografi. Okey. So, yang pertama, kita gunakan maklumat yang pertama. 200 ni ialah sampel. Okey, bilangan sampel. Okay, 150 ni ialah orang yang tak suka geografi. Bermaksud, kalau yang suka geografi ni saya pakai simbol G. Yang tak suka geografi ni saya pakai simbol G tanduk lah. Okay. So, yang pertama kita kira dulu. Berapa orang yang tak suka geografi ni? So, kebarangkalian yang tak suka geografi ni. So, bilangan dah ada. Per dengan bilangan sampel. Jadi 150 perkan dengan 200. Kita boleh kecilkan. 0, 0 kita potong. Sifir 5. 3, 4. Jawapan ialah 3/4. So, tu yang pertama. Kemudian dia kata yang kedua, jika 100 orang pelajar dipilih secara rawak daripada 200 orang pelajar. Cari bilangan pelajar lain yang masih tidak suka geografi. Sekarang daripada 200 kurang 100 pula. Kebarangkalian dah ada. So, kita hanya modify balik rumus yang asal yang ni. Kita nak cari bilangan pelajar yang masih tak suka geografi lagi. Saya tukarkan. Masih pakai G lah juga. G tanduk sama dengan kebarangkalian yang tak suka geografi darabkan dengan bilangan sampel yang baru. Sekarang ni dah ada. PG tanduk dah ada daripada sini.
So 3/4 darabkan dengan sampel yang baru ialah 100. Okey. So 4, 1 ini kita boleh potong dapat 25. 3 darab 25 ialah 75. Okey, sekarang kita dah selesai mempelajari bab 13 kebarangkalian mudah. Seterusnya kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.